Wadi Safia sedang memandikan sinar mentari pagi. Riuh sungguh suara para puteri Azhara menabur makanan ke dalam kolam ikan. Iqbal dan Affan bermandikan peluh mencangkuk batas sayuran bersama Pak Kitam. Kedua-duanya tertoleh ke arah keriuhan di tepi kolam itu. Tidak jauh dari situ, kelihatan Haji Mukri memerhatikan 3 orang pekerja Indonesia yang menggali 2 buah lagi kolam ikan di kawasan berhampiran. Dia terpandang Iqbal dan Affan yang tertoleh-toleh ke arah puteri-puteri Azhara. Kedua-duanya dilihat berbisik sesama sendiri. Mata orang tua itu melirik pula ke wajah-wajah comel di tepi kolam yang semakin memerah di simbah mentari. Budak-budak ni tak boleh dibagi peluang langsung, gumam Haji Mukri di dalam hati. Dia melangkah ke arah puteri-puteri Azhara. Suara ketawa dan gurau senda mereka tiba-tiba mati. Masing-masing cuba memandang ke arah lain. Melihat wajah seri Haji Mukri, masing-masing cuba melindungi wajah di sebalik tudung. Haji Mukri berhenti di hujung kolam. Dia meraih tuala di tengkuk dan menyapu peluhnya. Selepas itu, Haji Mukri tidak kembali semula ke tapak kolam. Sebaliknya, melangkah ke arah Iqbal dan Affan yang sedang menggemburkan tanah. Masing-masing menongkakkan cangkul ke tanah sebaik saja Haji Mukri menghampiri. Assalamualaikum, Walid. Ada apa-apa yang tak kena ke, Walid? Soal Iqbal sambil mengesat peluh. Tanah dekat tapak kolam tu banyak batu pula. Susah diorang nak siapkan cepat. Besar-besar pula batunya. Katanya seperti mengadu. Nak diubah ke tempat lain, kolam tu dah setengah jalan. Penat je mereka gali nanti. Sambung Haji Mukri lagi. Kalau kawasan tu berbatu, lebih baik buat perigi je, Walid. Airnya sejuk. Affan memberi pendapat. Haji Mukri terangguk-angguk. Tapi jauh sangat dari rumah kita, Affan. Siapa pula nak datang mandi kat sini? Kita sama pipe je, Walid. Kita beli palu PVC. Buat macam pipe biasa. Cadang Iqbal pula. Haji Mukri termenung. Dia berfikir seketika. Banyak belanjanya Iqbal. Kita belum mampu. Rumah perlindungan itu hanya bergantung pada derma ikhlas keluarga penghuni. Selebihnya wang simpanan Haji Mukri dan juga dana daripada badan-badan kebajikan yang dikendalikan oleh kawan-kawan Haji Mukri di Jabatan Agama Islam. Nampaknya kita terpaksa teruskan kolam tu, Walid. Sayang pula, dah banyak tenaga dan masa digunakan. Celah Affan. Haji Mukri mengiyakan. Dia merenung Affan. Affan pergi beritahu Wak Ustazi, teruskan menggali. Kita buat juga kolam di situ. Arahnya. Affan lantas meninggalkan kedua-dua mereka. Mendung di wajah Haji Mukri semakin berat sehingga Iqbal dapat meneka apa yang sedang difikirkan Walidnya. Kita dah kehabisan duit ke, Walid? Soalnya dengan wajah cemas. Haji Mukri tersenyum nipis. Habis terus tu? Tidaklah. Masih ada lagi. Tapi kalau sebulan 2 ni tabung kita tak ditambah, memang kita ada masalah. Jelasnya cuba melindungi kegusarannya. Jangan bagi tahu sesiapa pasal ni. Walid bimbang, mereka risau pula. Walid nak perkara ni jadi rahsia kita nak beranak je. Walid tak nak puteri-puteri dah semua bekerja risau. Walid dah pesan pada Umi dan Umirah, jangan tunjuk yang kita ada masalah kewangan. Pesannya lalu melirik ke arah puteri-puteri Wadi Safia yang sedang memetik sayuran sambil bergurau sesama sendiri. Harapan keluarga mereka cukup tinggi pada kita, Iqbal. Macam mana susah pun, kita kena penuhi harapan mereka, kata Haji Mukri dengan suara perlahan. Tiba-tiba selepas itu, Umairah kelihatan berlari ke arah mereka. Umi minta Walid dengan Ustaz balik. Rakibah sakit, terang Umairah. Haji Mukri dan Iqbal berpandangan. Umairah menahan nafasnya yang masih kencang. Sakit apa pula budak tu? Soal Haji Mukri pula. Umi memujuk Rakibah yang sedang menangis ketika Haji Mukri memberi salam dan menolak pintu. Rakibah menekan-nekan perutnya. Di sudut pejabat Umi, berdiri Neti dan Syira memerhatikan tanpa bersuara. Apa hal Safia? Rakibah sakit apa? Haji Mukri menyoal cemas sambil memandang wajah Rakibah yang berpeluh dan pucat. Rakibah mengadu sakit perut. Pagi tadi tak macam ni.
Saya tengah berbincang dengan dia orang bertiga. Tiba-tiba Rakibah menjerit. Dia mengadu sakit. Umi memandang Neti dan Syirah yang berdiri tegak. Kedua-duanya menunduk. Dengan itu, Haji Mukri siapkan keretanya dan membawa Rakibah ke hospital ditemani isterinya. Tak pasal-pasal aku pun kena. Kau yang belasah dia, aku pula yang kena jawab. Boleh gitu? Tempelak Neti dengang geram. Syirah hanya tersengih. Dia melangkah meninggalkan pekarangan pejabat Umi. Namun pandangan bertaut pada Iqbal yang sedang berjalan pantas ke arah kebun sayuran. Ustaz Iqbal! Syirah separuh menjerit kerana keterujaannya. Namun lelaki itu tidak perasan akan panggilan Syirah. Gadis itu jadi bengang. Neti menjeling dengan senyuman sinis. Jom! Syirah menarik tangan Neti dan melangkah pantas ke arah Iqbal. Kemana? Soal Neti terpinga-pinga. Aku nak main-mainkan Ustaz. Syirah ketawa. Neti cuba mengelak. Namun tangannya dicengkak erat oleh Syirah. Aku tak nak lah. Buat malu je. Dia bukan bagi respon pun kat kau. Katanya selepas berjaya merentap tangannya. Sekarang dia tak nak. Lama-lama nanti dia mesti suka. Suara Syirah penuh yakin, tetapi sombong. Bekas bosnya, minat rempit, peminat ekstasi macam kau ni, kau ingat dia nak ke? Peli Neti. Syirah mendengus dan menjelit tajam rakannya. Tiba-tiba dia mencekak belakang tengkuk Neti sehingga tudung gadis itu tertarik ke belakang. Kau apa hal lah? Bentaknya. Kau jangan nak mengata aku Neti. Cermin dulu muka kau tu, baru boleh mengata aku. Dia menahan perasaan marahnya. Marah pula. Tak betul ke apa aku cakap? Soal Neti sambil cuba melepaskan diri daripada Syirah. Lebih baik jadi bosnya daripada jadi pelacur murahan kan? Tempelak Syirah memulangkan paku buah keras. Neti terkedu mendengar kata-kata Syirah. Penghinaan itu lebih menyakitkan daripada sebuah tamparan. Dia merasakan hatinya sedang ditikam dengan pisau yang tajam. Dia sudah cuba melupakan masa lalunya. Kenapa Syirah mengungkitnya semula? Lain kali, sebelum mengata orang, tengok diri tu dulu. Jangan perasan pula jadi gadis suci macam Ustazah Maira tu. Syirah melepaskan geram lagi dengan menunjal kepala Neti. Datin K menunggu kepulangan anaknya. Di mana Dania? Tidak ingatkah dia jalan pulang dan mamanya yang sedang bimbang menanti ini? Datin K menuntut tingkap dan mencapai telefon bimbitnya. Dia cuba menghubungi Dania. Seperti tadi, dia diminta meninggalkan pesanan. Sudah berpuluh-puluh pesanan ditinggalkan sejak pagi tadi. SMS juga sudah berulang kali dihantarkan. Namun Dania masih belum menjawab. Setengah jam kemudian, ketukan di pintu mengejutkannya. Suara cemas Kak Jah membuatkan Datin K menepa ke pintu dan membukanya. Apa hal Kak Jah? Soal Datin K kepada pembantu rumahnya yang kelihatan amat gugup. Dania dah balik. Suara Kak Jah menggigil kerana terlambat teruja dengan kepulangan Dania. Datin K berasa lega. Dia tidak sabar hendak melihat anaknya lalu bergegas keluar dari bilik. Datin K mahu segera bertanya, di mana Dania bermalam sehingga dia tidak pulang ke rumah. Dania, Datin K menyapa sebaik saja tiba di ruang tamu. Kenapa ni Dania? Soalnya dengan perasaan tidak tenteram. Tak ada apa-apa lama. Jawab Dania acuh tak acuh. Dia melangkah laju ke anak tangga menuju ke biliknya. Datin K terkejut dengan tindakan anak gadisnya. Dia terduduk kebingungan. Banyak persoalan yang hendak diajukan kepada Dania. Namun niatnya terbantut dengan sikap anak gadisnya itu. Kenapa Dania jadi begini? Dia beristighfar. Di dalam biliknya, Dania pula sedang membuka semua pakaiannya satu persatu dengan perasaan marah. Dia merungut-rungut seperti geramkan seseorang. Dia duduk di depan cermin solidnya sambil memegang kepala seperti orang sedang menanggung beban yang sangat berat. Kerut di keningnya menandakan dia sedang berperang dengan perasaan yang sangat hebat.
Tiba-tiba Dania membalik cermin di depannya dengan botol minyak wangi. Cecair dari dalam botol yang pecah itu memecik ke tubuhnya. Dia lantas bangun, terkejut dengan apa yang dilakukannya. Bau harum memenuhi seluruh ruang biliknya. Dania menarik helaian tisu dari dalam kotak dan menekap cairan yang mula mengalir ke lantai. Dalam masa yang sama, tekaknya semakin loya dan terasa semua isi perutnya mahu keluar. Dia menekuk mulutnya dan berlari ke bilik air. Kak Jah berlari meniti anak tangga sebaik saja mendengar dentuman dari bilik Dania. Datin K yang sedang mengelamun juga terkejut dan bingkas bangun. "Saya tengok Dania di atas, Datin," kata Kak Jah. Datin K turut mengekori pembantu rumahnya. Dia sendiri masih terpinga-pinga dengan bunyi dentuman yang sangat kuat itu. Kak Jah mengetuk pintu bilik Dania. Datin K segera menolak pintu tanpa menunggu Dania membukanya. Bau harum segera menejah hidungnya dan melihat sebiang kaca bertaburan di atas meja solik. Dania sudah tidak boleh bertahan apabila perutnya terasa memulas lalu terus muntah. Dalam masa yang sama, pintu bilik mandi dibuka oleh Datin K. Dania melambatkan isi perutnya. Perasaan loyanya sudah tidak dapat dikawal. "Kenapa, Dania?" soal Datin K, cemas sambil merenung tajam ke arah anaknya. Dania hanya menggeleng. "Minyak wangi pecah. Bau dia kuat sampai nak muntah dibuatnya," jawabnya cuba memberikan alasan yang logik. Tetapi Datin K tidak berpuas hati dengan jawapan anaknya. Dia tetap merenung tajam ke arah Dania. Tubuhnya mula menggigil serentak dengan apa yang sedang terlintas dalam fikirannya. "Tak mungkin bau minyak wangi ni. Tak mungkin." Datin K menggelabah. Dia menutup semula pintu bilik mandi dengan perasaan bercampur bau. "Rakibah, kita kena beritahu Umi," pujuk Dr. Syafiqah penuh simpati. Rakibah pantas menggeleng. Tangisannya semakin kuat. "Habis, kalau Umi tanya nanti, apa alasan saya Rakibah kena duduk di wad ni?" soal Dr. Syafiqah pula. Kemudian dia mengarahkan dua orang jururawatnya menyediakan katil untuk Rakibah. "Tidak, Umi tak boleh tahu. Saya tak nak duduk sini. Nanti Umi beritahu Mama. Saya tak nak." Tangisan Rakibah semakin menjadi. Tentu luluh hati ibunya mendengar perkabaran itu nanti. Dia tidak sanggup. Lagipun janin tu dah gugur. Kita kena beritahu semua, sambung Dr. Syafiqah sambil duduk di kerusinya. Tiba-tiba Rakibah menoleh. "Anak saya dah mati ke, doktor?" soalnya dengan suara tertahan-tahan. Dr. Syafiqah merenung wajah Rakibah, kemudian mengangguk perlahan. "Maafkan saya, Rakibah. Anak awak tak dapat diselamatkan. Hentakan sewaktu awak jatuh tu membuatkan kandungan awak gugur." Lantaran itu, Rakibah meraung seperti orang terkena histeria. Tidak, anak saya tak mati." Tangisannya semakin menjadi. Kehilangan untuk kesekian kalinya selepas dia kehilangan masa depan apabila noda hitam terpalit pada dirinya. Dia kehilangan segala-galanya pada malam yang sangat kejam itu. Hujan renyai pada malam itu menjadi saksi kegadisannya diragut oleh bapa tirinya. Kini lelaki itu sedang menunggu hukuman dijatuhkan. Namun dia terlebih dahulu menerima hukuman dan siksaan. Dia lebih dulu dihukum dengan kehamilan yang tidak diduga. Kemudian didera dengan kehilangan ini pula. "Kandungan awak baru berusia 4 minggu, Rakibah. Masih baru sangat lagi. Sebab tu dia sangat sensitif." "Sebenarnya, awak tahu tak yang awak mengandung?" soal Dr. Syafiqah dengan lemah lembut. Amat mengejutkannya apabila Rakibah mengangguk dan mengakui mengetahuinya dari awal lagi. "Sekarang macam mana? Awak nak beritahu Umi sendiri atau saya yang akan beritahu dia?" Dr. Syafiqah inginkan kepastian. Rakibah gagal membuat keputusan. Dia terpaksa memilih dua jalan yang sama menyakitkan. Dia tidak ada pilihan kerana kesakitan itu memang sudah pun dirasainya saat ini. Iqbal sampai di tangga surau ketika Afan sedang mengalungkan azan. Dari satu arah kelihatan Wak Sutaji dan dua pekerja yang menggali kolam ikan baru
bergegas menuju ke arah yang sama. Iqbal memberi salam sambil melemparkan senyuman. "Sempat siap kolam yang satu tadi, Wak?" "Siapanya?" Wak Sutaji tersenyum. "InsyaAllah, sebelum minggu depan. Dua-dua siap, Ustaz." Iqbal mengangguk mendengar jaminan Wak Sutaji dengan logat Jawanya yang sangat pekat. Iqbal meniti tangga dan terus ke saf paling depan untuk menjadi imam, dan kemudian menyampaikan tazkirah selepas solat. Taubat ialah kembali taat kepada Allah SWT dan menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap dosa yang telah dilakukan, sama ada dosa besar maupun dosa kecil, serta memohon keampunan darinya. Setiap individu disuruh bertaubat untuk menyucikan diri dari dosa besar dan kecil, sama ada dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Suara Iqbal yang nyaring dan lunak menembusi takbir yang memisahkan saf jemaah lelaki dan perempuan. Puteri-puteri Wadi Safia mendengar tazkirah yang disampaikan Iqbal selepas solat maghrib dengan perasaan pelbagai. Ada yang menundukkan kepala, ada yang merenung jauh masa lalu yang ditinggalkan. Tidak kurang yang sedang menitiskan air mata, penuh insaf dan penyesalan. Hukum bertaubat adalah wajib, sama ada dosa kepada Allah SWT maupun dosa sesama manusia. Jika dosa itu berkaitan dengan manusia, hendaklah meminta maaf daripada manusia terbabit. Sekiranya dosa berkaitan dengan harta benda, hendaklah dikembalikan harta tersebut kepada tuannya. Bertaubat kepada Allah hendaklah dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan hatinya ikhlas, kerana taubat yang tiada keikhlasan tidak mendatangkan apa-apa kesan terhadap individu terbabit. Taubat yang terbaik adalah taubat yang penuh penyesalan, keinsafan dan rasa rendah diri kepada Allah SWT. Namun tidak semua yang khusyuk mendengar tazkirah Iqbal. Mia menyiku Neti yang duduk di sebelahnya sambil matanya melilau melihat sekeliling. "Si beliau tu tak turun ke surau ke?" bisik Mia. Neti mencemik dan mengangkat bahu. "Entah, tak tahu," balasnya tanpa menoleh ke arah Mia. Neti menundukkan kepalanya, buat-buat khusyuk mendengar tazkirah, tetapi hatinya menyumpah penuh bosan. Asyik-asyik hal taubat, asyik-asyik hal taubat. Dah berapa kali Walid bagi ceramah pasal taubat? Tak ada benda lain Ustaz Iqbal nak sampaikan agaknya. Neti merungut dalam hati. Sedikit pun dia tidak tersentuh dengan apa yang disampaikan Iqbal. Pedulilah dengan taubat tu. Bila masa pun boleh taubat. Neti sengaja memujuk diri. Nasihat Mami dan Daddy pun aku tak heran. Ini pula nasihat Ustaz Iqbal. Hatinya mempelekehkan apa yang disampaikan oleh Iqbal. Perasaan bosan semakin menguasainya. Suara Iqbal terus tenggelam. Satu ayat pun tidak masuk ke dalam mindanya. Dia memikirkan perkara lain. Apakah Abang Abin agaknya? Rindu tak dia pada aku? Suara Ustaz Iqbal makin hilang daripada pendengaran. Luluh hati Datin K mendengar pengakuan Dania. Itu pun selepas didesak dengan kemarahan dan tangisan. Dia seperti hilang pertimbangan membayangkan semuanya. "Cakap Dania, cakap. Dania mengandung kan? Dania mengandung, betul kan?" Datin K menggoncang-goncang tubuh Dania yang duduk kaku di tepi katil. "Kalau Dania mengandung, Mama nak buat apa?" Dania menjekah mamanya. "Yes, Mama. I'm pregnant. So what?" Dia menentang mata mamanya yang sedang merenung tajam ke arahnya. Datin K menggigil menahan perasaan. Dunia menjadi kelam tiba-tiba. Anak gadis kesayangannya mengandung. Anak gadisnya yang baru berusia 17 tahun, yang belum bersuami tetapi sudah mengandung. Datin K tidak tahu apa yang berlaku selepas itu. Sedar-sedar dia sudah ada di atas katil. Kak Jah sedang tersak-esak sebelahnya. Dania pula berdiri merenung dari tepi pintu. Melihat Datin K membuka mata, dia terus berpusing meninggalkan mamanya. Untuk seketika Datin K belum ingat apa yang berlaku. Dia cuba bangun. Kak Jah segera membantu. "Dania," panggil Datin K. "Datin nak jumpa Dania." "Nanti saya panggilkan." Kak Jah kelang kabut hendak keluar memanggil Dania, tetapi Datin K menghalang. "Tak apa Kak Jah, nanti je saya cakap dengan dia.
Perlahan-lahan Datin K mengingati apa yang terjadi. Kak Jah. Datin K memanggil. Kak Jah menghampiri dan memegang tangan majikannya. Dia juga dalam kebingungan. Apa saya nak buat, Kak Jah? Apa saya nak buat? Tangisan Datin K membingungkan Kak Jah. Nak buat apa, Datin? Apa yang tak kena? Datin risau keadaannya, ya? Datin K mengangguk. Dania hamil, Kak Jah. Kata-kata itu melencur begitu saja daripada mulutnya. Dia tidak mahu berfikir panjang lagi. Kak Jah mesti diberitahu. Kak Jah beristighfar sebaik saja mendengar apa yang dikatakan oleh Datin K. Jam 12.30 malam, Datuk Safwan pulang dengan wajah serius. Datin K terkaku melihat suaminya. Datuk Safwan terus merungkaikan tali leher dan mengambil tuala mandinya di tempat penyidai. Apa hal awak call saya berkali-kali? Awak tak reti ke? Saya sibuk sepanjang hari ni. Tak faham. Datuk Safwan melangkah ke bilik air. Dania, abang. Suara Datin K menggigil menuturkan nama Dania. Kalau pasal Dania, tak payah cakap apa-apa. Kan dia dah balik. Awak nak cakap apa lagi? Datuk Safwan terus masuk ke bilik air. Datin K terkedu. Sampai hati suaminya tidak mahu mendengar tentang anak mereka. Dania hamil. Dia boleh mengambil sikap indah tak indah. Datin K geram dengan sikap Datuk Safwan. Dia menepa ke arah bilik air. Datuk Safwan baru hendak menutup pintu. Datin K menolaknya semula. Dania mengandung, bang. Dania mengandung. Datin K tidak sabar hendak memberitahu suaminya mengenai berita buruk itu. Datuk Safwan terkejut. Dia terkaku memandang wajah Datin K. Dia tidak jadi mandi. Dia keluar semula dari bilik air dan menghempaskan tualanya ke lantai. Are you sure? Dania dah mengaku, bang. Dia mengaku dia mengandung. Anak kita mengandung. Datin K kembali kelang kabut dengan tangisan. Seperti mula-mula dia mendengar pengakuan Dania siang tadi. Jahanam, anak tak guna. Datuk Safwan tiba-tiba memekik sekuat hati. Datin K terus menangis. Dia memegang lengan suaminya. Apa kita nak buat, bang? Apa kita nak buat? Suaranya tengahlah timbul dari kesedihan dan ketakutan yang sedang ditanggung. Datuk Safwan merentak tangannya daripada pegangan Datin K. Ini semua salah awak. Dia menuding jari ke muka Datin K. Datin K terkejut dengan tuduhan itu. Matanya terbeliak memandang suaminya. Saya suruh awak jaga dia elok-elok. Awak gatal nak buka salon. Gatal nak buka spa. Budak tu awak abaikan. Awak biarkan dia sesuka hati. Awak sibuk dengan salon awak. Sibuk kerja untung. Macam saya tak cukup bagi awak makan. Tak cukup bagi awak duit. Sekarang apa dah jadi? Kemarahan Datuk Safwan kian meluap. Datin K juga marah kerana dipersalahkan. Mana budak tu? Mana dia? Datuk Safwan bergegas membuka pintu almari dan menarik selai pakaiannya lalu disarung ke badan. Datin K memerhatikan penuh heran. Abang, awak nak ke mana? Apa awak nak buat dengan Dania? Saya nak bawa dia ke klinik. Malam ni juga dia kena gugurkan kandungan tu. Datuk Safwan melangkah keluar dengan wajah bengis. Datin K terkejut dan jadi tak keruan. Suaminya bakal jadi pembunuh. Sanggupkah Dania gugurkan kandungannya? Tidak takutkah dia pada dosa?